yang aku rasa yang apa tu cloud gaming tu macam okey kak. Okay kan. Masuk ke cloud gaming tu macam game yang kena Uh, stream tu Ya. No. Cloud gaming ni macam Google apa sih yang aku cakap itu? Google Stadia. Stadia kan. Yang cloud gaming. So one day komputer yang kita pakai kan, yang kita buat gaming rig lah apa benda $20,000 kan. Dengan konsol, nanti dia orang one day pada aku zaman tu habis lah. Sebab semua orang dah boleh buat cloud computing tu. Memang 5G punya zaman, memang Industrial Revolution 4.0. So maksudnya dia akan affect semua gaming company. So semua gaming company dia orang kena ada cloud storage dia orang sendiri, dan dia orang kena ada device ni untuk dia orang connect dengan cloud dia orang lah. Ya, semua sekarang ada macam tu, ada cloud device account. Dia start dengan cloud storage lah. Cloud storage aku rasa macam useful gila lah. Especially macam kalau phone kan. Tak ikat. Especially kau tahu apa, saving apa? Apa dia? Duit 200 kat Shopee. 200 juta. Bodoh. Itu lain gila. Itu GTA. Itu lain. Okay lah, kita simpan sikit lah topik. Yang penting aku punya cloud aku save kat situ. Okay kita start dengan intro Alright. Okay, aku intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekejap nak ready dulu. Start je lah macam tu gila. Saja je. Okay. Okay. Kau tak nak advice ke aku? Aku pernah kerja radio kot. Boleh lah bagi advice, tapi lepas habis lah. Aku malas nak start sekarang. Okay. Kau nanti kau dengar aku cakap macam mana, kau bagi notes ke apa ni. Okay, aku start 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasif. Selamat datang ke podcast Meja Makan. Meja Makan podcast tentang any general knowledge, any knowledge, apa-apa topik tu akan sembang kat sini. So hari ni saya bersama host saya Haikal Zakwan. Say hi. Hello. Okay, sekarang ni kita ada 2 guest baru yang tak pernah ada pun dekat podcast ni, which is Hadri Hasnan. Say hello. What up? Yeah, dan bersama Hadri kita ada Hanafi Yorn. Yes. What's up yo? Betul lah aku pronounce name kau? Hanafi Yorn. Betul lah. Okay. Yorn, baik nama. John. Special. Kau kena cara cakap macam dia punya ni, sugar daddy dia. John. Ada sugar daddy baik. John. Bukan Itu Wan Hadijah. Alah. Okay, so hari ni kita ada 2 topik nak bincangkan. First topik kita nak bincangkan adalah future of gaming. So dalam future of gaming ni, yang paling kita boleh nampak yang akan datang ni adalah cloud gaming. So apa opinion korang dekat cloud gaming Hadri, you go first. Siapa yang bagi idea tadi tu? Dia lah start lu. Okay. Yes. Future gaming. Okay, sebenarnya future gaming ni pada aku sendirilah, dia lebih kurang macam okay, sekarang dunia actually kita tengah kita dah waste banyak kita punya resource untuk buat hardware. Betul tak? Untuk kita buat apa, untuk kita buat motherboard, untuk kita buat apa-apa RAM apa semua kan. So sebenarnya bila kita dah pakai banyak resource, dunia akan teruk lah. So dunia akan sakit lah. That means that bila kita buat gaming macam future of gaming lah, macam cloud gaming, so kita dah tak perlu sangat hardware yang banyak-banyak macam tu. Let's say macam kita bina komputer, kita buat gaming rig. So gaming rig tu memerlukan kita, okay, contoh kita dah beli satu let's say satu motherboard. Lepas tu for the next 2 to 3 years kita kena tukar motherboard yang lain untuk kita pakai hardware, untuk hardware tu sama spec dengan game yang paling terbaru time tu. Betul tak? Betul. Maksudnya kita akan tetap pakai resource yang banyak dan kita akan jahanam ke bumi kita. So bila kita buat cloud gaming macam ni, so benda tu boleh kurangkan lah. Maksudnya boleh kurangkan hardware punya penggunaan. Produce of hardware. Kalau tengok satu game
bayangkan lah game Nintendo Switch kan, pakai cartridge kecil je, plastik kan, tapi dia punya packaging bapak besar. Memang waste of plastik gila. Bazir space tu. Bazir gila. Tapi kan Betul. kita dah ada substitute lah sebab ramai sekarang guna digital games lah. So so mainly dekat hardware lah yang banyak kita waste duit ni kan. Ya, So betul. basically kan apa yang macam aku faham tu, dia macam nak jadikan game ni macam YouTube tau. Media mana kau consume based on internet instead of kau sendiri yang kena build apa semua. Basically macam even komputer yang sampah-sampah pun, as long as boleh dapat akses internet, boleh main game tu. Itu aku faham lah. Macam tu Ya, kan. betul. Yap. Tapi tak Okay, semestinya lah, bagus sebab kalau kau fikir, okay, satu game, kenapa kita kena download game tu dan kenapa kita tak pakai ataupun kita stream dekat cloud kita sendiri? Sebab kita tak ada lagi teknologi yang untuk bawa data yang banyak masuk dalam kita punya PC. Kita cuma ada teknologi yang boleh bawa video saja, video HD, video 4K. Tapi untuk kita stream game tak ada lagi. Ya Betul. tu. Yang paling terdekat pun sekarang ada yang Google Stadia tu. Tu satu. Yes. PS4 pun ada ke? Sony dia ada buat apa, Play Now nama dia. Lupa. Tak ingat dia macam nak substitute untuk PS Vita, tapi dia feel just the same as PS Vita. Tak, Yep. dia macam kau subscribe dekat Play Now tu nanti dia akan bagi semua huge library, tak besar sangat library dia. Banyaknya license by Sony je lah game tu. Tapi kau boleh main stream je lah pakai PS4 kau tak payah nak beli game tu. Tapi tu Betul. still pakai PS4 kau kan, kena ada PS4, kena beli juga. In fact, zaman sekarang pun kita macam kalau game game especially macam kau cakap game daripada PS sahaja. Tapi banyak yang independent developer yang lain, dia orang mungkin dia orang tak ada lagi pengalaman ataupun teknologi yang boleh buat benda macam tu. So, maybe dalam pada masa depan gaming mesti ada benda yang macam tu. So, kita boleh tolong yang independent developer macam ni untuk buat benda macam tu. Tu lah kalau tengok yang live stream Sony masa reveal PS5 tu kan. Aku tengok trailer game lagi banyak trailer indie game daripada game AAA punya title. So dah mungkin nampak sebab indie game ringan kot. Bukan, aku rasa sebab ni Sony banyak konsol-konsolnya company try nak promote indie game punya indie game lah, nak promote indie game. So itu lah, aku ni tak minat sangat indie game, jarang lah. But indie game dia hype sebab one thing lah, storyline je. Tapi storyline. one thing about indie game, dia hit or miss tau. Dia either game tu sebab dah nama pun indie kan. Either kau boleh enjoy ataupun kau tak. Sebab biasanya kalau indie game ni review dia pun tak adalah macam in-depth sangat. Orang macam tak ditengok sangat. Coverage pun sikit. Ya, betul. Tapi ada jugalah yang certain indie games yang make it lah. Yang contohnya macam apa lah, kebanyakan games Fall Guys tu consider ni tak? Aku rasa indie game sebab macam indie game kan. Aku tak pernah dengar game-game lain daripada studio diorang. Dia indie game dulu dengan sekarang lain lah. Sebab indie game dulu banyak game macam biasa-biasa je kan, macam 2D platformer semua. Tapi sekarang dah power-power lah. Sekarang indie game aku tengok diorang akan fokus one thing aku tengok, environment. Betul. Yes, environment. Itu yang mekanik. Macam mana tu aku tak faham. Sekarang indie game dia fokus on, dia nak kau feel the environment. Okay. Macam game Ghost of Tsushima. Tsushima tu kan. Oh, okay, faham. Dia macam yang tu lah, Punk 2070. 2077. Cyberpunk 2077. Cyberpunk tu macam steampunk sikit kan dia punya environment dia. Tapi aku tengok Cyberpunk macam kurang sikit lah. Dia macam jalan cerita dia macam rushing. Dia kan indie. Dia just nak promo ni je, dia punya capability of gaming futuristic dorangnya idea je. Tapi tak kau tahu siapa buat game Cyberpunk 2077 ni? Siapa? Yang buat Witcher 3, Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3. Witcher 3.
So Oh, studio dia orang power. Satu game tu hype besar. Oh. Dia hype. Lepas tu universe yang Cyberpunk ni dia relate dengan universe Witcher. Ada rumours cakap. Oh, ya ke? Sebab dalam game Witcher ni ada satu point ni kau kena cari perempuan ni. Waktu bila perempuan ni balik kau jumpa dengan dia cakap dia pergi macam alam futuristik gila. Oh, yang tu relate dengan Witcher. Situ je lah. Kecil je lah relation dia. Tapi maksudnya dia orang still dalam universe sama lah. Nice. Tapi macam best kalau daripada studio sama boleh buat macam tu sebab tak ada copyright issue. Yes. Ya. Itu semua originalnya IP. Semua title dia orang original. Macam Yang ni bagus lah. GTA dengan ni lah, dengan Red Dead Redemption. Dia ada kau kena cek easter egg dia. kan dia related to GTA nya universe kan. Okay, Tapi back to harap-harap jangan jadi macam ni lah. Macam Hideo Kojima punya dispute lah. Hideo Kojima. Aku tengok game Death Stranding tu kan. Boring tu. Tu lah. Aku tak boleh tahan lah game tu. Tapi aku tak memang tahu lah. Razin boleh memang kena Razin boleh kecap tu dengan game. dia into story depth. aku panjang. Into depth. Razin tu lain sikit, dia gamer gila. Dia memang geek teruk ke. Gamer Aku teruk rasa kan. memang Death Stranding tu untuk siapa yang betul-betul gamers lah. Betul-betul Diorang je boleh bukan appreciate macam kan. bukan macam Hardcore, celebrity jenis untuk hardcore. gamers lah. Aku ni nak game yang fun nak main. Betul. Boleh matikan otak tau, tak banyak fikir. Dia just main game demi fun, luahkan masa. Tu lah. Tapi aku Sebab tak boleh cakap apa-apa lah sebab Hmm. aku tak pernah main Death Stranding tu. Aku tak tahu pun gameplay dia macam mana. Sebab aku kalau main game competition aku kurang lah. Macam aku tengok adik aku main Mobile Legend, PUBG, Dota, LOL apa semua. Aku jenis yang aku tak nak push gila demi nak menang je. Kau tengok macam kita main GTA. Kalah-kalah. Tapi yang penting dapat duit. Dapat point. Betul. Kalau macam kalau kau main Mobile Legend, kumpul duit, beli skin dengan ranking je. Dah tu je. Ya, lepas tu dia macam kena pakai physical money kan. So dia macam you play to be you're the best. Pada aku dia macam open lah. Macam ada orang dia main competitively sebab maybe boleh dapat duit. Yelah. Ataupun just macam basically diorang just rasa itu cara diorang have fun. Sebab sekarang gaming media dah naik. So diorang rasa macam kalau aku jadi programmer aku boleh buat duit macam macam solo ke apa, buat live video apa semua, buat duit. Tapi itulah diorang pro, sebab diorang work smart. Tak kat dia mainly macam satu luck ada. Satu lagi memang kena skills lah. Main e-sport ni kena grind je always. Grind je. Dia kena main smart gila. Kau kena everyday kau kena improve. Yes. Macam member aku Razin lah. Dia cakap dia main FIFA dia boleh pergi jauh sebab dia kau kena improve. Dia bukan setakat main macam kau kata main 20 jam straight training setiap hari macam tu. Tak, kau kena tahu tactical kau semua. Macam Majin tau. Dia cakap I only train 3 hours and then rest lah, watch some anime, go and date with my girlfriend semua. Majin tu lain. Panik. Majin tu dah lama in Tekken punya scene, Tekken e-sport kan, Tekken tournament. Sebab dia main dari kecil kot, dia main dari PS1. So dia punya experience banyak so dia boleh boleh lah chill sikit kan. Sebab dia dah faham banyak member aku main Dota. Kau bayangkan dia main sampai di jalan macam orang tua tau. Teruk betul. Kau tahu tak, aku macam nak buat WWE punya move tau dekat dia untuk tekan belakang dia. Tapi aku kalau in the future gaming kan, aku harap benda ni boleh dikontrol lah. Sebab aku tengok zaman sekarang macam budak-budak tak kontrol tau. Benda tu susah nak dikontrol. Susah. Betul susah sebab one thing pasal game ni,
and benda yang aku boleh nampak in foreseeable future lah. Dia macam promote orang untuk stay indoor. Betul. Macam more and more. Sebab dulu kita ada konsol, but still keluar daripada bilik. But then kita ada handphone, mungkin boleh main dalam handphone. So macam untuk orang promote healthy gaming lah katakan kan. Macam aku rasa susah lah. Sebab itu Betul. mostly come down to personal. Macam orang tu dia nak ke tak. Okay, Tapi kita Dan dah, juga dah, zaman dah, sekarang orang main game boleh dapat duit. Dulu orang main game tak dapat duit. tu lah. Dia punya Sama macam industri dah Olimpik berubah. lah zaman dulu. Dia kalau Macam tengok kan, Olimpik zaman dulu pun lain sikit kan. Macam Olimpik. Okay, masa dia mula-mula memperkenalkan sukan lah, let's say kan. Sukan lari, lempar cakra apa semua kan. So, bila orang dah terlampau taksub dengan sukan, so dia orang akan praktis. And then dia orang akan tinggalkan dunia dia orang. Dunia nak cari duit lah, dunia nak beli susu anak apa semua. And then bila masuk game yang ada sport dalam ni dan boleh orang dapatkan duit daripada tu, so maksudnya history repeat itself lah. Orang nanti akan tetap main game juga. Sebab dia orang nak duit. Dan ada one history day lesson game lagi. one day orang main game sebab nak jadi cerdik, let's say kan. Game mathematics ke, game science ke apa, orang still main game. This is the future. Yes, semua benda kena interaktif lah basically. Ya, betul. Memang berubah gila lah. Tapi kita dah Nak lari pula- jauh lah daripada cloud gaming ni. Agak ah. Okay lah, Sebab pada aku, kalau cloud gaming yang macam kita cakap kan, yang first tadi tu, sebab kita sekarang pun kita ada, actually yang sekarang kita pakai bukan 4G kan, kita macam 3.8G. Betul, bukan true 4G pun. At least kat So Malaysia nanti maybe in the next 10 years baru dia orang siapkan 5G dekat Malaysia. Mungkin kat luar dah ada 5G. Tapi kat Malaysia mungkin in 10 years time lah, mungkin kita boleh pakai 5G macam kita pakai 3.8G sekarang. And then baru cloud gaming tu jadi lah kat Malaysia. Ya, dia memang cloud gaming satu je, kena internet je lah padu. Tu je. Betul. Sebab sekarang ni internet kat Malaysia pun tak ada as power negara lain kan. So susah nak implement kat Malaysia. Sebab balik-balik semua satu dunia memang kena prepare for the emergence of IR 4.0. Nak buat macam mana. Kena Lagi-lagi pula bila dah time tiba-tiba kita kena pandemik. Pandemik ni confirm lama. Confirm dah 3-4 tahun punya. Akan sekejap. Dengan orang bodoh lagi yang tak nak pakai mask. Banyak gila orang bodoh lagi dengan orang tak reti duduk rumah lagi. Memang lama lah pandemik. Benda So simple bila je. semua orang duduk rumah, teknologi tu akan makin cepat untuk jadi. Betul. Even Amazon, even Facebook, Twitter, social media kan, apa-apa yang kita boleh cakap sebagai social networking lah. Diorang pun, revenue diorang pun memang booming lah. Senang cerita tahun ni. Memang confirm booming. Tengok apa ni, satu lagi Korea punya servis macam pos laju JNT kan. Wah, booming gila. Diorang boleh happy. Aku ada baca artikel dia orang cakap pos laju dia orang terima 200,000 plus parcel per day. Gila. Banyak tu. Diorang 24 hours kerja. Dia orang earn few millions per day. Gila sel tu. Booming as fuck tu. Apatah lagi dengan teknologi. Dia tu fikir Grab lagi. Tengok lah Grab hantar makanan semua. Sekarang ni memang itu pun apa-apa dekat online bagus. Dia orang dah start pakai drone lah. Ni dah buat lah. Drone. Amazon dah buat lah. Amazon dah buat lah. Tak, Amazon tu prototype lah. Yang drone tu tak jadi. Diorang tak implement pun. Nah, dia orang itu lah dia orang try kejap. Tapi tak tahu apa masalah tak jadi. Mungkin susah kot. Ataupun mungkin dia orang tak ada akta yang membolehkan orang hantar parcel melalui drone lagi. Even kat Malaysia pun pakai drone pun kena ada lesen. Kalau macam kita nak masuk tempat yang private area apa semua kan. Betul. Dia ada restricted zone. Kalau main DJI punya drone pun dia tunjuk kat map mana yang boleh fly, mana yang tak boleh fly. Kan. Even one day pun cloud gaming pun mesti akan melibatkan drone juga. Lama-lama kita jadi Terminator.
Virtual reality tu. Skynet is real. Skynet. Skynet. Kalau Skynet aku okey lagi kot sebab mati cepat sikit. Tapi kalau Umbrella tiba-tiba ada Tu F-word lah. struggle tu. Umbrella Corps punya. Uish. Aku tak tahu macam mana nak survive tu. Aku rasa kalau ada zombie ke apa kan, aku orang first yang kena bantai. Kena makan lah. Kalau ada zombie aku pergi mati dulu lah. Mampus aku. Pandai-pandai lah. Tu kalau zombie macam zombie apocalypse kan. Dulu kecil-kecil so fikir kan, ui, ni mesti best ni. Macam aku boleh buat ni. Kau apa? But Time then besar later kau realise susah juga nak cari makan apa semua. kan. Aku rasa sebab masa kita kecil dulu game pasal zombie slow lagi kot. Dan kita dah besar zombie. Ya tu. Betul lah. Kau tengok lah Resident Evil zombie macam mana jalan. Kan. Zombie Stable. Tune. Aju gila kejar. Tapi still scary ke macam Nemesis, yang Tyrant lain-lain tu. Scary tu. Ya. Itu lagi scary lah. Tapi bila kau dah main PS3 tu, Tyrant tu kejar kau, vibrate tu kau punya controller. And Dulu masa PS1 Nemesis tu kejar pun dah cuak lah. cuak tu. Cara dia yang Resident Evil tu yang jalan slow tu yang Mr. X ke apa dia panggil. Aku tak tahu Tyrant. Itu bukan ni Veronica. Veronica. Itu 3. 3 Oh 3 Nemesis. 3 Nemesis kan. Resident Evil tu dia ada Tyrant yang kejar kau slow-slow. Itu lagi scary. Bagus. Mr. X lah. Mr. X kan. Tu scary tu. Dia the fact yang kau tahu dia ikut kau tapi dia tak boleh catch up lagi kan. Tu scary tu. Yeah. Tu aku rasa sebab kita tak takut dengan zombie je. Tapi game sekarang zombie dah kejar orang je. Ya kau main World War Z kan. Tahu lah macam World mana. Oh Z gila Scary bapak ramai itu kejar kepala otak. Weh, Wazi ada mak. Tu game tu. Best tu. Best Baik tu. Epic bagi free lah. So kau itulah. rasa konsol nanti macam mana? Okay, sebelum masuk topik konsol ni kan, aku nak start tradition dekat podcast aku Apa? Aku nak start tradition. Okay. Ada benda lah buat setiap kali aku nak podcast. Simple je. Aku nak tanya setiap orang kat sini kan, tadi dinner makan apa? Dinner makan apa? Sebab podcast aku nama Meja Makan tapi tak pernah simpang pasal makan pun. Sikit je. Alamak. Okay. Tadi dinner makan apa, Hadri? Ni aku makan dinner kan. Tapi hot dog semalam pun. Sedih. Pagi tadi. Kalau pagi Aku tadi okey sebenarnya- lagi. Kalau hot dog pagi semalam tadi okey sedih lah. Aku pagi tadi. Aku sebab ni aku malas keluar pasal aku tengah diet. Kalau aku diet kan, aku malas fikir makan. Aku just makan apa yang aku tengok yang macam benda ni ringan makan. Okey lah tu. Okay, Napi? Aku bagi aku tarik nafas jap. Bagi apa aku makan tadi. Yang aku ingat lah atas meja makan aku ada nasi putih. Okay. Okay, first kali aku makan orange. Sihat baik. Limau. Limau and then aku makan nasi. Lepas tu ada sambal petai. Lepas tu gulai lemak, ayam. Oh my god. Banyak gila, sedap tu. Macam-macam weh. Lepas tu ada ulam-ulam. Lepas tu apa nama orang panggil tu? Rendang daging. Sedap tu. Ui, aku lebih kurang gitu ke ah. Tapi Itu yang rendang tu tukar kari. Kari daging. Nice tu. Sedap tu. Dia punya daging lembut tu. Tu aku lapar. Aku makan dinner tadi. Makanan yang paling boleh makan time bila je. Iaitu nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Kau makan pagi, tengah hari, malam pun boleh. Ya, nasi lemak bila-bila boleh makan. Nasi lemak ni macam Nasi lemak ni dia macam dia makanan semua dah ada. Kau ada sambal, kau ada kacang timun dengan kau ada telur rebus kau.
Dia benda macam dia makanan yang Full meal betul-betul lah. kenyang, full meal yang kenyang, then dia dah ada flavour dia. Yes, flavor santan tu sedap. Lemak tu yang sedap. Sebab kalau cuba kau jual nasi putih je, mesti orang macam nak lauk lah, sambal lah apa semua kan. Dia nak add on. Betul. So nasi lemak ni dah package macam makanan Jepun lah, bento. Bento Ya tu, macam nasi bento. memang nasi memang nasi putih, tapi dia letak ada udang, ada ketam, ada fish ball apa semua campur-campur semua, ada belut. So di situ senang. Ya tu, nasi lemak ni dia macam compatible gila. Nak makan dengan lauk apa-apa boleh. Nak makan dengan rendang boleh. Nak makan dengan sambal sotong boleh. Tapi aku ingat lagi lah. Aku ingat lagi time bapak kau, family kau datang dari ni lah, dari Kuching ke KL kan. Bapak kau ada nasi lemak tau. Apa? Order lauk-lauk sekali, penuh semeja kat rumah bapak aku. Best. Best. Benda paling best. Aku bangun-bangun macam Home Alone tu. Kevin, it's Christmas. Ding 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 ding. Banyak ada sotong, ada Fuck, kau tahu Sen. ayam, ada 3. Bukan 3 ketul, tapi 3 berlainan ayam tau. Ada ayam rendang, ayam kari, ayam sambal benda ke tau. 3 jenis masakan. Trinity lah. Trinity Alpha. Wait, Trinity. Trinity of God. Okay, dah sembang pasal makan. Inilah permulaan satu tradisi. Jadi lepas ni kita sambung pula pasal konsol lah Napi. Ya, betul. Ya, Rupa konsol. bentuk konsol. Ya, konsol yang baru Yes, what do you New think gen. it will look like? Masuk konsol yang PS5 dengan Xbox One ke? Sebab tu dah ada lah gambar. Tak tahu. Aku rasa nanti akan macam My TV punya. Kau tahu tak My TV yang kerajaan punya version of Astro. Oh, tahu. Dia macam Yes, aku rasa dia macam tu lah. Macam Android TV. kecil-kecil je lah. Sekarang ada lah yang, kau tahu Intel Drive tu sekarang. Yang aku tahu Intel Nook lah. Dia macam mini PC. Dia macam Aku tu ada mini PC lah. dia tahu lah CPU kalau dia kan. Dia Kan? macam CPU. Dia satu je yang diorang tak boleh nak muat dalam PC kecil ni. Basically graphic card je. Tu je susah. Ya, betul. Graphic card punya chip besar kot. Nak muat dalam mini PC tak boleh. Tapi kalau dia integrated sekali dengan CPU, nak okay lah. cooling pun susah juga. Cooling satu lagi. Betul. Sebab tu lah Tapi in future diorang nak implement cloud gaming supaya dia tak rely on hardware je. Dia rely on internet je. betul lah. Tapi Yeah. inilah, internet lah kena kuat tu. Tu lah tu aku cakap. Emergence of IR 4.0. Tidak, aku tak. 5G lah. Tapi aku rasa lambat lagi lah. Lambat. Boleh je nak buat R&D at the moment. Tak, dia Malaysia dah still ada dah yang buat R&D. Tapi nak commercialize satu teknologi yang baru tu susah. Nak kena fikir susah. harga dia berapa lagi. Yup. Nak Ya, kena doh. tengok bang Kalau dah tengok kat Malaysia slow tu dia punya development teknologi ni, walaupun kita dah start lah kan yang apa ni IR 4.0 ni. Dia still macam banyak lagi benda yang kita tak ada. Walaupun news dah ada. Okay, kita akan guna 5G, kita akan guna ni, this and that. Tapi kita pun still macam stagnant tau. Kalau Betul. tak stagnant pun slow gila. Dia sebab penerimaan consumer juga. Macam kita punya consumer kita, Malaysia ni bagi aku half kampung dan half bandar. So macam mana kau nak educate orang kampung tu untuk terima satu-satu teknologi yang baru. So sebab tu betul susah tu. sikit. Aku rasa orang kampung okey tau. Masalahnya kan menteri-menteri yang tua tu. So basically kau nak cakap salah boomer lah. No. Menteri tu datang daripada kampung. That's why. Itu lagi accurate lah. Yeah. Lepas tu menteri tua yang tak reti nak ikut cakap. Dia degil. degil menteri lah. Menteri, pegawai, pengarah apa semua kan. Yang jenis macam apa kita cakap. Nanti kita buat apps satu nak. Apps buat apa? Boleh tulis ni atas kertas. Kat situ habis lah. Habis. Cintu je borak dia. Macam tu lah.
Tak habis Kucing dia lah macam kita tu. jadi Sah. tak apa-apa lah. Jadi bila tak ada orang muda dalam satu institusi yang terpenting macam dalam kerajaan kan, tu susah lah kita nak spread kita punya teknologi. So kita punya technological advancement itu susah lah. Dia kena memanglah separuh kita cakap teknologi memang akan buat orang malas katanya, tapi ada cara untuk nak katakan benda ni convenient. Macam tempat kerja semua IoT. Ramai Yelah. cakap kerja Ha. apa kita macam orang dianggap lah IoT ni macam kita buat orang malas apa. Bukan malas, kita just buat things convenient. Convenient lah, betul lah. Betul, convenient. Macam dulu lah, teknologi zaman dulu kan. Mungkin kalau dulu orang contoh orang yang tak nak terima teknologi, tapi orang dulu dia nak buat api macam kena gesekkan batu lah, ataupun kena gesekkan kayu apa kan baru boleh dapat api. Tapi zaman sekarang kita ada lighter. Kenapa korang tak nak buat macam dulu? Sebab kalau ada lighter lebih convenient sama macam teknologi. Yes, betul. Dia sebenarnya dia banyak orang takut, tapi sebenarnya manusia ni cepat gila adapt. Betul. Dia Kita sedar kena tak sedar adapt dah adapt lah. Yang susah mungkin kita tak tahu lah, mungkin kita duduk dekat kawasan yang membangun, kita cepat adapt. Tapi cuba bayangkan kita bawa satu teknologi yang orang kampung tak berapa tahu ke kampung. Ada inisiatif kerajaan macam dia orang buat yang kampung jalur lebar, kampung tanpa wayar apa semua kan. Tu sebenarnya yang benda yang bagus lah untuk dia educate orang kampung untuk kehadiran teknologi. Semasa dia orang boleh tahu. Walaupun kita tahu dia orang buat apa dengan internet tu, tapi at least dia orang tahu lah teknologi tu. Ya tu, asalkan ada lah knowledge sikit kan pasal teknologi. Betul. Sebab benda paling susah nak educate orang lah. Tu benda paling susah sekali. Even though dia customer kita, kita kena educate dia supaya dia boleh beli lagi banyak daripada kita. Yeah, capitalism. Let's go. Capitalism. Yes. Macam prepaid dengan postpaid macam tu lah. Padahal aku rasa postpaid lagi senang. Kau bayar sebulan. Sekali je. Sekali kau pakai prepaid. Betul. Prepaid kena ikut kegunaan kita je kan. Lagi banyak kena bayar. Kalau kita pakai postpaid lagi senang. Kita bayar sebulan sekali. Dapat gaji kita bayar sekali. Lepas tu kita tak fikir lah. Tapi mungkin orang yang tak berapa tahu, tak berapa pantai pula. Tak berapa pandai. Sasul. Sorry. Yang tak berapa pandai benda tu mungkin dia orang akan ambil prepaid. So dia orang kena top up RM5 sehari, RM5, RM10. At the end of the day dia orang still spend about 300 per month. Kalau dia top up RM10 sehari kan. Betul. Tapi banyak je plan telco yang dia bagi let's say RM50 unlimited semua benda. Senang. Tak payah dia nak spend lagi banyak. Sebab sekarang ni dah tak pakai, orang tak guna call sangat pun. Semua WhatsApp ke online ni kan. So tak perlu pun kredit untuk call banyak sangat. Satu ada telco plan yang unlimited je. Senang hidup. Senang. So tu lah dia, bila ada sesuatu teknologi tu yang menyebabkan kita slow. Sebab kita bukan semua tempat tengah membangun. Betul. Macam aku pergi kampung tadi pun macam tu kak. Mana ada orang kat kampung. Dia orang pun cakap elektrik pun dah macam susah nak pakai lah elektrik. Dia macam baik pakai lampu minyak tanah. Okey lah ikut lah. Daripada pakai elektrik kan. Padahal elektrik lagi convenient, lagi saving, lagi selamat. Sampai macam tu pakai minyak tanah punya lampu lagi okey. Teruk tu tak ada certain orang yang macam tu lah. Dia punya idea, dia punya mindset dia. Ya dia tu maybe sebab mindset diorang dah biasa kan dengan benda-benda yang macam diorang rasa leceh, diorang rasa jadi benda tu senang lah sebab diorang dah selalu buat. Diorang macam tak nampak lah guna bila upgrade to something new lagi senang, lagi convenient. Tapi itulah malah nak belajar macam ni. Tu asal. Sebab manusia memang kena berubah lah, tak boleh buat apa lah. Untuk kita punya civilization, kita kena berubah lah. Tapi sebabkan dia orang dah guna satu benda yang terlalu lama, then terpaksa lah kena tukar lah. Okay, so kita sekarang tinggal 5 minit lagi nak sampai 30 minit. Aku rasa lah
Aku baru start timer dalam minit ke berapa dah tadi. Tapi dekat akhir-akhir ni aku nak sambung balik lah topik tadi kan. Konsol kan. Konsol. Yes. Kau tanya ni rupa konsol in the future. So kau punya opinion dia akan jadi macam Android box kan. Yang kecil-kecil flat. Macam decoder lah kan. Decoder. Decoder Macam modem je. Ada macam modem. Ada macam diorang nak buat macam USB port. Macam tu. Kalau aku rasa betul gak jadi macam tu. Tapi memang lagi lambat lah. Sebab one thing yang convenient pasal konsolnya form sekarang kan, yang pakai hardware semua-semua ni kan. Sebab kau boleh main semua tu offline. So kau tak ada internet ke, macam I didn't pay rent. Pay rent lah. Pay the internet kan. So internet kena potong. And then kau pisang. Boleh main game lagi. Yep. Sebab tu aku rasa macam konsol masih akan keep on using hardware lah. Pakai GPU lagi, pakai CPU lagi semua. Tapi aku rasa makin lama akan eliminate ni lah, guna physical copy of game. Tapi itulah, physical copy of game ni dia ada macam certain fans tau yang suka collect semua physical ni. Suka, satu lah kalau kita beli PS4 ni kadang ada yang steel case edition kan, supaya collectors boleh simpan nampak cantik semua. Betul. So ada yang fully digital kan. Macam ni movies. Walaupun sekarang ada Netflix kan, ada iFlix, Netflix, ada Hulu, ada HBO Go semua, tapi still ada orang pakai Blu-ray lagi. Sebab apa? Dia suka collect movies. Dia suka simpan kat rak dia. Ada banyak movies yang dia suka. So still ada market lah untuk benda tu. Ya, dia macam bagi dia macam benda tu buku lah orang. Macam buku. Betul. Library. Collectible lah. Satu aku rasa nanti in the future, satu yang PS5 buat dua version tu. Satu digital version, satu lagi ada yang disc punya version tu. Ada optical drive lagi. Kan, dah lah. Aku tak tahu lah rumours tu betul ke tak. Tapi Sony cakap PS5 dah last kan. Dia punya PlayStation punya platform. Oh ya? Last console. Aku tak sure lah tu hoax ke apa. Aku tak rasa betul lu. Tapi rumours yang orang kata Sony dia nak move ke PC. Maybe lah, yang itu aku tahu lah, rumours lah yang bila diorang kata konsol apa PS5 ni last. Ada diorang dia kata. Maybe lah, diorang kata maybe dia takkan fokus on konsol, dia akan fokus on PC pula. Dia kira macam game dia nak buat hardware apa semua dia nak support in PC pula. Kalau cerita susah nak specialize untuk gaming lah. Tapi dia macam compete dengan PC gaming pula nanti. Itulah. Nanti tak ada point lah buat game macam macam God of War, game yang eksklusif kan. Eksklusif pun semua macam jadi useless lah. Itu asal. Itu yang aku fikir lah, itu dia punya cons lah. Tapi itulah kita pun dah start tengok dia nak integrate dengan apa? Integrate dengan apa? Cloud gaming dengan cloud gaming ataupun dia nak teruskan main hardware. Tapi aku tak rasa lah. Aku tak rasa akan datang orang still pakai hardware. Sebab benda tu menyusahkan dan benda tu mahal. Macam phone zaman dulu tau. Phone zaman dulu mahal. Dia dah besar. Mahal. Kau susah nak bawa ke mana-mana. So orang buat phone yang kecil dan murah. Dan dia orang kecilkan semua teknologi dia orang. Macam kau tengok flat screen TV kan. Dulu besar gila TV kan. Gemuk gila. Lepas tu sekarang orang dah pandai buat flat screen. Even ada TV yang aku tengok, aku rasa less than 1 inch dia punya ketebalan dia. Ada. Kan? Nipis gila. Macam laptop apa semua memang nipis gila. Aku tak tolak kemungkinan one day macam company-company yang buat graphic card semua, diorang pun akan bungkus kalau diorang tak boleh catch up dengan benda dengan masa depan nanti lah. Dengan trend. Sebab benda akan tetap jadi kecil juga. Sebab macam Adri cakap tu dia nak benda tu jadi convenience. So senang orang bawa mana-mana dan senang dia nak distribute benda tu dan senang orang nak beli. Wow, itulah mainly lah. Sebab dia yang buat lagi susah ni kan. Memang sebab PC lah. PC lah punca. Sebab sebelum ni konsol gaming lagi popular daripada PC gaming kan. Nak tengok dulu kan, tak ramai orang main game kat PC, tapi kat konsol ramai gila.
Lepas tu once harga teknologi makin maju, harga konsol dah nak dekat sama dengan harga PC lah. So orang akan lagi sway ke direction PC kan, sebab diorang tak payah worry about nak main games kena beli disc mahal. Diorang tak payah fikir pasal kena ada controller ke apa ni. Kalau beli PC boleh buat kerja, boleh main game, boleh macam-macam kan. So everything Punca dia macam tu lah. Mainly sebab hardware makin lama makin mahal untuk run games yang cantik ni. Games yang feature-feature. Sebab dulu punya tengok kalau tengok NES, dia punya chip dia tu sekarang boleh reduce sampai kecil gila. Punya simple je kan dia punya hardware dia. Even kalau kita tengok dalam Shopee pun dia orang ada jual macam satu konsol, tapi dalam tu ada macam 20,000 games yang daripada Dreamcast, daripada PS1. Dia emulator lah. Yes. Betul? Dekat dalam satu device je, dalam satu konsol dia boleh letak semua game banyak tu. Imagine akan datang dia akan letak game yang macam Cyberpunk kan. Dia letak Cyberpunk tu dalam satu device yang kecil dan boleh main game berpuluh-puluh ribu macam tu juga. Memang possible lah. Possible gila. Sebab tu lah, teknologi ni dia punya rate kemajuan dia laju gila. Dan lagi phone, PC sekejap sebab aku belajar elektronik ni to develop, kau kena macam aku tengok orang develop phone lah. It's all about disassemble things and figure out making things from compact to durable lah. Dikira macam contohlah macam dulu pakai buttons kan. So diorang nak develop kan touchscreen, diorang buka semua, remove button tu. So dia macam ruang ni aku rasa aku nak penuhkan letak screen. Dia macam tu. Dia kan jadi innovative idea bila kau assemble, then kau find out apa yang benda yang problem bagi kau. Itu dia develop. Teknologi macam tu. Bila kau kena engineer semua, kau just disassemble barang je. Then kau find out mana yang tak pakai, mana yang pakai. Itulah. iPhone start macam tu. Touchscreen dia. Dia move kan, kau tengok iPhone 1 ke? Blackberry lah. Kan tapi? Blackberry ya start. Blackberry yang start ada button yang touchscreen. Tapi iPhone, aku tengok iPhone 2 ke iPhone 3 yang dia ada button tau. iPhone masa tu iPhone dia ambil daripada iPod. Dulu kan dia buat iPod. Masa zaman piracy tengah menggila tu kan, yang ada Napster apa semua kan. So Steve Jobs dia cakap dia nak iPod tu jadi phone, so orang boleh call. Sebab tu dia push engineer dia untuk buat screen yang besar, satu phone punya screen. And then tu yang jadi iPhone 2G. Bila iPhone 2G tu keluar, dia letak iTunes dalam tu. Sebelum tu iTunes ada dekat Motorola. Dia emerge dengan Motorola. Lepas tu dia cakap kan. Baik, ada Motorola apa lah satu. Motorola tu top kat tu. Gambar lawa, lepas tu dia boleh masuk memory card. Time tu phone tak banyak yang boleh masuk memory card lagi. Lepas tu daripada iTunes tu dia masukkan dalam iPhone 2G. Lepas tu dia develop lah daripada iPhone 2G apa semua. Sebab kalau kita tengok iPod kan, even iPod yang biasa tu pun dia kerat dua je. Satu jadi iPod Nano 6 generation. Lepas tu satu lagi jadi iPod Shuffle. Lepas tu iPod 6 generation tu dia evolvekan lagi jadi Apple Watch. Apple Watch tu. Apple Watch sekarang ni tengok orang kaya semua ada. Tahu tak apa. Lala semua orang pakai. Dulu masa Microsoft jual tab dulu tak ada orang pun nak layan. Lepas tu sekali Apple keluar iPad, semua orang nak beli iPad. Sebab convenience dia kot. Sebab dia dah ada App Store yang sama macam phone. Dah ada semua benda lah. Aku tak sure asal tu. Tapi aku rasa kalau Microsoft keluar lagi senang. Orang nak buat macam orang buat
komputer kulu gila. Ini iPad just tablet. Mobile tablet. Bukan komputer. Betul. Tapi kalau tengok sekarang pun iPad pun makin lama makin try hard nak jadi komputer lah. Dia nak try attack Betul. market personal komputer kat. Lah dia nak macam ni macam apa dia panggil, macam notebook lah dia nak buat. Dia buat notebook. Betul. Padahal idea notebook dulu Acer, Dell dah buat ke notebook yang macam sekarang dia panggil apa, yoga, Asus yoga benda. Yang Macam yoga tu Microsoft yang Microsoft lah. ada Surface. Betul. basically 3 in 1 lah. Ataupun 2 Hmm. in 1. Dia tablet plus laptop. Lepas tu Apple start dia keluar iPad, aku tak ingat lah, iPad Pro kot. iPad Pro dah memang jadi personal computer aku rasa. Semua apps ada dalam tu. Microsoft Excel, Microsoft Word. Lepas tu ada apps-apps dia orang lagi kan. Macam, uish, laju gila. Laju kan. Ni dah lebih 30 minit dah ni, aku rasa. Dah boleh start ending sini kot. Outro sikit ke. Okay. Bincang conclusion banyak- lah. Banyak ke melekat. Okay. So conclusion untuk gaming lah. Basically it all comes down to makin lama dia akan lead to cloud kat akhirnya. Walaupun lambat ke cepat ke, dia akan end up ke situ kat nanti. Sebab convenient lah. Benda-benda convenient. Betul-betul. Yeah. So kita berhenti kat sini. Okay, Ada apa-apa thanks. nak cakap lagi daripada Napi, daripada Hadri, Haikal? Nanti anda seterusnya nanti. Yeah. Kalau diorang free aku akan ajak diorang lagi. Okay. Itu saja daripada Meja Makan Podcast. Nama saya Asif. Sama co-host saya Haikal. Yup. Yes. Assalamualaikum and goodbye. Bye. 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 Bye.